Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir. Rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya minta maaf sebab saya lambat. Lambat sangat ke? Okeylah. Okey. Pukul 4, start pukul 4 perut meragam. Pukul 4 saya tengok ini dah pukul berapa dah ni, nak batal ke tak batal ni. Tak apalah, sebab dekat saja, saya duduk dekat Kampung Jijan. Kampung Jijan, mesej lah dengan Tuan Syamil, cakap minta maaf saya lambat sikit. Ni pun ada rasa sikit ni, tapi okey lagi rasanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni cuti sempena Taipusam. Sepatutnya kita semuanya berehat-rehat. Sejuk hari ni kan, sejuk, cuaca sejuk. Lepas subuh patut boleh balik sambung tidur. Tapi kita ambil keputusan untuk kekal di dalam surau ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Sedar tak sedar kita dah masuk suku dalam bulan Rajab. Lepas Rajab, Sya'ban, lepas Sya'ban kita dah nak masuk bulan Ramadan. Ada orang dia tak suka nak masuk bulan Ramadan sebab dalam bulan Ramadan tak boleh buat aktiviti banyak. Penat, letih, macam-macam program akan tergendala. Nak buat program nanti kan penat, haus, nak berjalan pun tak boleh, haus. Jadi ada orang tak berapa suka dengan bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kena puasa. Kita kena tanya dalam diri kita, ada orang dah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun berpuasa, suka tak sebenarnya dengan bulan Ramadan ni? Sebab para sahabat masuk saja bulan Rajab, dia akan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sampai dalam bulan Ramadan. Mana yang suka dengan Ramadan, tahu fadilat bulan Ramadan, maka mereka menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan. Antaranya bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Bila sebut bulan Al-Quran ni, dalam bulan Ramadan lah hari perlantikan ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rasmi menjadi rasul. Di mana perlantikan itu dekat mana tuan-tuan? Hotel mana? Tak ada hotel pun. Dia dekat Gua Hira. Di situlah perlantikan. Ada kapet merah ke? Ada jamuan makan ke? Tak ada. Disaksikan oleh disaksikan oleh siapa dia? Satu adalah ketua para malaikat. Ada satu lagi adalah siapa dia? Ketua para nabi dan para rasul, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlantikan dalam alam ini yang paling mulia sekali, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Quran tu, itulah dia
perlantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, bulan Al-Quran. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam 60 kali. Bila kita kata 60 kali ni maksudnya satu hari 2 kali. Wah, macam tak logik je kan cerita dia. 60 kali maksudnya sehari 2 kali khatam Al-Quran. Bila 2 kali khatam Al-Quran ni, dah tak buat kerja ke? Kan? Tak buat kerja ke Imam Syafi'i? Tak duduk saja dengan Al-Quran. Bila saya cari tengok ulama zaman sekarang ni komen tentang Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali ni, kata Dr. Aiman Suwaib, salah satu ulama Al-Quran dunia, Dr. Aiman Suwaib hidup lagi sampai sekarang. Dia kata boleh, kalau sesiapa yang bacaan Al-Quran dia 30 juzuk lekat di dalam ingatan dia seperti dia menghafal Al-Fatihah. 30 juzuk tu seperti hafalan Al-Fatihah. Maknanya boleh dalam sehari itu dia boleh membaca dalam keadaan dia menjaga 100% tajwid, 100% dia punya bacaan Al-Quran dia dengan hukumnya, maka boleh, perkara itu boleh. Samalah juga bila kita dengar umat terdahulu dalam bulan Ramadan, kata seorang sahabat ni, dia solat di belakang imam di Basra, di Iraq ni. Kami solat tarawih di belakang imam dan imam akan mengkhatamkan setiap 3 malam Al-Quran. Solat tu dah tak wujud dah dalam alam ini. Maksudnya satu malam 10 juzuk, malam besok kedua 10 juzuk, malam ketiga 10 juzuk, bas 3 malam khatam Al-Quran. Kita punya solat tarawih, kita punya solat tarawih daripada inna anzalna sampai kul a'udzu birabbin nas. Hari-hari surah yang sama pula tu. Hari-hari surah yang bersama. Kalau imam baca sikit lebih, start daripada amma yatasaalun, kita dah tarik muka dah. Lambatlah ni. 10.30 lah balik ni. 10.30 balik ni. Sebab tu bila kita sebut satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sebut tu memang betul kejadian. Memang ada, kalau dekat sebahagian je lah, dia tampal siap-siap surah-surah tu kan. Tak nak ubah, nak ikut yang tu. Sebab apa? Cepat habis. Pukul 9.30 dah boleh balik dah. Dah boleh moreh. Tapi umat terdahulu lain. Betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh kita dengan kehidupan Nabi, semakin kurang, bukan tak ada, kurang daripada sudut ibadah dia. Maksiat dia pun semakin lama semakin parah. Kita tengoklah zaman dulu, zaman Nabi Nuh, dia lelaki dengan lelaki sahaja. Zaman kita sekarang ni, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Si lelaki ni dah jadi perempuan, yang perempuan ni pula dah ubah diri dia jadi lelaki, bercinta. Tak tahu dah mana satu lelaki, mana satu nak main peranan sebagai perempuan. Maka betul lah zaman dahulu dan zaman sekarang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin akhir zaman ni semakin dahsyat dia punya maksiat dia, dan disiplinnya pun semakin parah berbanding daripada umat yang terdahulu. Itu iklan dulu, iklan sempena bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Zaman dahulu, zaman salafus salih, Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka semua menghentikan kesemua kuliah, pengajaran, semata-mata nak tumpu dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ada orang dia menggunakan Al-Quran dia sebagai bacaan harian. Maksudnya hari-hari dia akan baca, start daripada Fatihah, dia akan baca, berhenti, stop, tanda. Itu bacaan harian. Dia ada juga bacaan khusus, pagi dia baca Waqiah, malam dia akan baca Al-Mulk, macam-macam bacaan dia. Kita pun kena macam tu juga. Membaca Al-Quran. Jangan dibiarkan sahaja Al-Quran ini di rak-rak rumah kita terbiar.
haruslah kita baca Al-Quran ini banyak. Cerita Al-Quran ni dia sejam kita cerita pasal Al-Quran sahaja. Sejam cerita pasal Al-Quran, insya-Allah lepas tu kita akan berubah, mesti nak minat baca Al-Quran, mesti nak minat membaca Al-Quran. InsyaAllah kita menggunakan kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtub, kisah perjalanan manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia ini 100% cemerlang daripada sudut ibadah, takwa dan juga ujiannya. Maksudnya keseluruhannya cemerlang 100% dari sudut ibadah dan juga ujian yang dihadapi oleh makhluk ini. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, penutup para nabi dan para rasul. Mengapa kita mempelajari sirah? Tujuan kita baca sirah ni kenapa? Tujuan dia yang pertama adalah untuk kita kenal nabi kita, untuk kita ada maklumat berkaitan dengan nabi kita. Dah tahu maklumat ni, jadi apa yang jadi kalau dah tahu maklumat? Antaranya kita akan sayang dengan nabi kita. Tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk cinta bukan sekadar di bibir, tapi lahir daripada hati kita. Kita kena mengetahui kehidupan seseorang itu dengan membacanya. Kena membaca, kena ada pengetahuan sirah, sedikit sebanyak dapat membantu untuk menghadirkan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tahu perjalanan hidup nabi kita, maka bila kita duduk, bila orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita akan jawab. Kita akan jawab dengan sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa dekat dengan nabi kita, insya-Allah. Sirah ada dua fasa. 53 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maksudnya bermula nabi lahir dan sampailah umur 53 tahun nabi tinggal di Mekah. Kemudian lepas 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan kekal duduk di Madinah sampailah umur 63 tahun. Maksudnya 10 tahun di Madinah. 63 tahun itu adalah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi berada dalam fasa yang pertama. Fasa yang pertama iaitu fasa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kita masih lagi berada di peringkat awal lagi. Di peringkat awal di mana pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat dah bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam cerita ataupun macam-macam kisah ajaib waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, seperti terpadamnya api Majusi, runtuhnya 13 istana, tiang istana Kisra, macam-macam. Walaupun kisah itu ada pelbagai masalah daripada sudut sanadnya, tak apalah, kita ketepikan semua kisah-kisah tersebut. Kita fokus pada kelahiran Rasulullah itu sendiri. Sudah cukup mulia dan lebih besar peristiwa itu daripada kisah-kisah sampingan yang lain. Maksudnya kita tak perlu sangat cerita tentang kelebihan-kelebihan yang lain. Walaupun kisah itu tidak sahih, kita fokus bahawa kelahiran Nabi itu sendiri sudah cukup besar menjadi rahmat buat seluruh alam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas lahir itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Lepas sahaja lahir, Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nama kepada bayi itu. Berikan nama, satu nama yang tak pernah lagi digunakan dalam bangsa Arab.
iaitu dengan nama Muhammad. Dengan nama Muhammad diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud yang sangat dipuji. Yang sangat dipuji, Muhammad. Kemudian kita dah tengok juga pada pertemuan yang lepas bagaimana dalam peristiwa itu pengarang kitab kita memasukkan kisah bahawasanya Abu Lahab sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membebaskan seorang hamba yang bernama Suhaibah, dan Suhaibah itu dibebaskan dalam keadaan Abu Lahab ini sangat gembira. Dia lupa, dia terlalu gembira, habis semua dibebaskan sampai dia buat kenduri besar-besaran. Abu Lahab lah yang paling menzahirkan kegembiraan terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sendiri pun tak tahu satu hari nanti bila Rasulullah berusia 40 tahun, dialah yang paling kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dah lihat juga pada pertemuan yang terdahulu bagaimana Nabi ini dihantar ke perkampungan Sa'diyah, di mana Halimah dengan Al-Haris, mana orang daripada perkampungan Bani Sa'ad, mereka akan datang beramai-ramai. Mana-mana yang menjadi ibu susu ni, dia datang ke Makkah untuk mencari bayi-bayi. Saya dah cerita dah bagaimana Halimatus Sa'diyah ini bersama suami dia lambat sampai. Lambat sampai sebab apa? Sebab kenderaan dia kenderaan biasa saja. Yang lain mungkin naik Waisuku, dia naik Honda Bulat sahaja. Jadi bila naik Honda Bulat ni lambat nak sampai kan, nak pecut highway tu dah habis pulas dah, tetap lambat juga. Tapi bila dah sampai dekat Mekah, semua bayi dah ambil, satu bayi saja yang tidak diambil lagi, yang bernama Muhammad. Orang tanya kenapa bayi ni tak diambil lagi? Bayi ini yatim. Yatim, jadi kalau yatim, siapa yang nak ambil dia? Sebab apa? Ayah dia dah tak ada. Siapa yang nak bayar upah selama 2 tahun tu? Jadi tak ada siapa pun yang nak ambil. Halimatus Sa'diyah pun pusing Mekah, dah tak ada dah bayi. Dia bincang dengan suami dia, tak apalah bang, ginilah kita datang dari jauh, kalau kita balik pun tak ada hasil, kita ambil lah bayi Muhammad ini. Waktu dia ambil bayi Muhammad itu, dia pun tak tahu bahawa sesungguhnya dialah yang paling beruntung dalam alam ini. Sebab apa? Sebab ambil bayi yang bernama Muhammad itu. Seawal kali pertama dia memegang Muhammad, keberkatan sudah pun mencurah-curah. Nabi ini bukannya selepas menjadi Rasul penuh dengan keberkatan, belum jadi Rasul lagi dah mencurah-curah keberkatan. Apabila diambilnya bayi Muhammad ini, kantung susu Halimatus Sa'diyah menjadi penuh, disusukannya Rasulullah. Kemudian dibawa menaiki unta itu menjadi kuat dan laju. Selalunya dah berhenti dekat R&R, geng-geng Halimatus Sa'diyah yang lain ni tengok, unta Halimatus Sa'diyah yang paling laju, satu-satu dia potong. Sampai dekat rumah pun sama juga. Petak kebun Halimatus Sa'diyah sahaja yang segar-segar, hijau-hijau, tanam cili ke, kunyit ke, langkuas ke, semuanya menjadi tumbuh hijau-hijau. Petak kebun Halimatus Sa'diyah sahaja. Kemudian binatang-binatang Halimatus Sa'diyah juga pun sama juga. Semuanya mengeluarkan susu. Tahun itu tahun kemarau, ternakan pun tak menjadi, tanam-tanaman pun tak menjadi. Tapi pada tahun tersebut, tanaman Halimatus Sa'diyah dan ternakan Halimatus Sa'diyah saja jadi. Bila-bila geng taman Bani Sa'ad tu lalu depan rumah pagar Halimatus Sa'diyah, dia kata apa? Dia kata bahawa sesungguhnya semua keberkatan yang dapat kamu perolehi ini datangnya daripada bayi yang kamu ambil. Jiran-jiran pun perasan. Habis tempoh 2 tahun, patutnya dipulangkan balik Muhammad ini kepada kepangkuan Aminah di Mekah. Tapi
Ketika itu Halimatus Sa'diyah pergi ke Mekah bukan untuk nak memulangkan, nak minta kepada Aminah, boleh tak nak jaga lama sikit. Sebab apa? Kita kalau bekerja dengan sesuatu majikan, benefit dia lebih, bonus tahunan 4 bulan gaji, kita naklah kerja dengan syarikat tu, naklah kerja dengan organisasi tu, lagi suka. Kemudian begitu jugalah dengan Halimatus Sa'diyah, jaga Muhammad ni semuanya okey je, tanam itu jadi, rezeki bercurah-curah. Jadi nak datang ke Mekah tu nak minta dekat Aminah, boleh tak nak jaga Muhammad ni lama sikit. Jadi Aminah pun setuju. Sebab apa? Sebab lagi lama seseorang bayi itu atau kanak-kanak itu dibesarkan di perkampungan, maka lagi bagus untuk budak itu. Sebab apa? Sebab dibesarkan dalam keadaan suasana perkampungan, boleh belajar bahasa Arab yang sebenar, yang tulen, yang belum lagi dicemari. Maksud dicemari ni apa tuan-tuan? Maksudnya guna bahasa yang betul-betul. Maksudnya kamu nak pergi mana? Zaman sekarang, nak pergi mana? Nak pergi mana? Tak tahu nak pergi macam-macam lah. Zaman sekarang maksudnya dia akan belajar bahasa Arab yang sebenar. Kemudian dia akan duduk membesar dalam suasana kampung, belajar bercucuk tanam, mengembala kambing. Jadi kanak-kanak itu akan hidup dengan lasak dan juga menjadi seseorang yang lebih baik untuk perkembangan kanak-kanak tersebut. Jadi bila dah sampai tempoh yang seterusnya pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 tahun, 4 atau 5 tahun. Itulah kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Dalam keadaan malaikat Jibril berupa dengan rupa manusia dan mesti lelaki. Jarang malaikat ataupun memang tak ada malaikat berupa dengan wanita. Wanita tak ada. Jadi waktu itulah buat pertama kalinya Rasulullah berjumpa. Untuk apa tuan-tuan? Waktu itulah Jibril membaringkan Rasulullah. Waktu sibuk main dengan taman, Nabi main dekat taman dengan kawan-kawan, sepermainan, kawan-kawan seibu sesuan. Tengah main-main, tiba-tiba datang lelaki, pegang Rasulullah, baringkan, lalu dibelah dada. Jadi kawan-kawan Nabi ni, kawan-kawan Muhammad ni nampak, jadi dia semua berlarilah kat rumah Makcik Halimah. Pergi ramai-ramai rumah Makcik Halimah, bagi tahu Muhammad dibunuh. Waktu itulah siapa dia? Malaikat Jibril keluarkan sesuatu di bahagian hati. Di bahagian hati inilah, kata Malaikat Jibril, tempat di mana iblis paling suka duduk. Maka dibersihkan dengan zam-zam, lalu dimasukkan semula dan dijahit. Belah tu memang belah sungguh-sungguh. Kerana selepas itu, kata Anas bin Malik, lepas dah pergi Madinah semualah, kata para sahabat, kami nampak kesan jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas habis jahit, Halimatus Sa'diyah risau, tak bolehlah macam ni bang. Mungkin orang dengki dengan kita. Hari ni dia tak bunuh, takut nanti bulan-bulan lain dia bunuh. Kita pulangkanlah Muhammad ini ke pangkuan ibu dia semula, Aminah di Mekah. Itu lepas tu barulah dia pulangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk tajuk yang baru di mana apabila sampai sahaja di pangkuan ibunya, Nabi sampai baru nak kenal ibu dia. Pada ketika itu baru Nabi usia 6 tahun. Nabi berusia 6 tahun. Apa tindakan pertama Aminah? Dia bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa Muhammad untuk berjumpa dengan ziarah kubur ayah. Biasalah tuan-tuan, dah lama tak jumpa anak, duduk balik dengan mak bawa pergi mana? Mak bawa, jom Muhammad, kita ziarah kubur ayah. Nak tunjuk gambar, sekeping pun tak ada. Nak tunjuk video, handphone canggih pun tak ada. Jadi jom kita ziarah kubur ayah. Muhammad ada ayah.
nama ayah Abdullah. Jom kita ziarah. Ayah dah meninggal waktu Muhammad dalam kandungan lagi. Dekat mana? Dekat Madinah. Jom kita pergi Madinah. Dan ketika itulah Aminah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu perjalanan yang jauh, 500 km tuan-tuan. 500 km daripada Mekah nak menuju ke Madinah. Kita bila sebut 500 km ni, kita jangan bayangkan highway. Sebab zaman tu tak ada highway lagi. Dia kena lalui satu perjalanan padang pasir yang berbatu. Dengan menaiki apa tuan-tuan? Menaiki unta. Kalau berkeluarga selalunya unta lah. Dan ianya merupakan perjalanan yang mengambil masa mungkin berminggu ataupun berbulan. Jauh tuan-tuan. Kita naik bas, lalu jalan yang cantik, highway, nak pergi buat umrah. Daripada Madinah nak pergi Mekah pun tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tak sampai lagi. Itu pun dalam keadaan laju tu. Bas ekspres bawa kita untuk buat umrah. Waktu ini ibu Rasulullah naik unta dan melalui perjalanan padang pasir yang sangat mencabar. Itu pun merupakan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditemani oleh siapa? Ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ni nama yang akan selalu naik dalam sirah. Ummu Aiman, hamba yang ditinggalkan oleh Abdullah. Abdullah dah meninggal, dia tinggalkan beberapa ekor ternakan dan juga seorang hamba yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni kekal berkhidmat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok waktu perang Uhud pun Ummu Aiman masuk dalam perang Uhud. Masuk dalam perang Uhud, tugasan dia apa dia? Memberi minuman kepada mujahidin yang tengah nazak dalam peperangan Uhud. Itu jauhlah cerita dia nanti. Waktu kehidupan Rasulullah di Madinah. Kemudian dalam perjalanan sampai di Madinah, duduk sebulan dekat situ. Sebulan. Sebab apa? Sebab Aminah ada saudara mara sebelah Madinah. Sebelah Madinah, jadi duduk sebulan, kenal dengan bapa saudara sebelah sana, mak saudara sebelah sana. Kemudian lepas habis tempoh ziarah tersebut, balik semula daripada perjalanan Madinah nak ke Mekah. Sampai satu kawasan, tiba-tiba Aminah sakit kuat. Sakit ni sakit yang menuju ke arah kematian. Sakit tak larat, berhenti, kemudian dirawat, kadang duduk, kadang bangun, kadang baring, tak larat sampai satu keadaan Aminah pun meninggal dunia. Aminah meninggal dunia di satu kawasan di antara Mekah dan Madinah, namanya Abwa. Di situlah Aminah menghembuskan nafas yang terakhir. Itulah ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yang besar. Maksudnya hari itu saya dah kata dah, kita boleh catat ujian Rasulullah. Kita akan tengok sampai penamat kisahnya nanti, berapa ratus, mungkin berapa ribu ujian. Yang pertama, ujian yang besar adalah ujian kematian ayah dalam kandungan lagi. Dalam kandungan lagi. Dalam masjid, dalam surau ni ada tak yang dah dulu dia tak sempat tengok ayah dia? Ada? Kita dah tewas dah. Satu ujian daripada ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kehilangan ayah waktu dalam kandungan, baru nak rasa kasih sayang ibu, baru nak belajar mak, nak lato-lato. Budak-budak, anak-anak baru nak mengadu dengan mak, nak mainan, mak nak aiskrim, baru nak bermanja-manja dengan mak dia, iaitu Aminah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Aminah. Lalu jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap yatim piatu, tak ada ayah dan tak ada ibu waktu berusia 6 tahun tuan-tuan. 6 tahun Nabi kehilangan kedua-duanya sekali, ibunya dan juga ayahnya. Ini adalah salah satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Muhammad, kamu dah jadi rasul umur 40 tahun, kebergantungan kamu mengadu masalah sekalipun dalam keadaan kamu
diuji dengan ujian dunia ini dalam berdakwah, kamu kena bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu tarbiyah. Bayangkan kalau Nabi ada ibu dan ayah waktu dah jadi Rasul, apa dia akan berlaku? Balik Taif, balik daripada Taif, mengadu, mak, susahlah dakwah ni. Selalunya kita akan mengadu dengan siapa, tuan-tuan? Kita akan mengadu dengan mak dulu. Walaupun kita dah dewasa, dah umur 40 tahun, 50 tahun, masih lagi ada ibu dan ayah, kita akan apa? Hello, mak, susahlah, macam-macam duit, masalah anak, kita akan mengadu juga dekat mak ayah kita. Walaupun kita dah berumur 40, 50 tahun, kita akan mengadu dengan ibu dan ayah kita dulu. Itu lumrah alam ini. Lumrah alam ini, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tarbiyah Nabi, wahai Muhammad, kamu nanti nak jadi Rasul. Kebergantungan kamu kepada aku sahaja, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kamu mengadu susah ke senang ke kepada aku. Yakni siapa? Yakni Tuhan sekalian alam, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, Nabi yatim piatu. Jadi selalunya kalau ada yatim piatu ni, anak itu siapa yang akan jaga, tuan-tuan? Siapa yang akan jaga? Selalunya datuk lah. Datuk lah jaga. Kita tengok mana-mana pun berita aksiden sekeluarga, ibu dan ayah dia meninggal, datuknya lah yang akan ditemu bual oleh wartawan TV3. Macam mana saya pun tak tahu, anak saya dah masa tu balik semua suka jadi cucu inilah yang peninggalan untuk saya akan jaga. Selalunya akan atuk ataupun nenek yang akan jaga si cucu tersebut. Jadi bila duduk dengan cucu ni, hubungan cucu dengan atuk ni macam mana, tuan-tuan? Cucu dengan atuk ni habislah, nak panjat ke, nak tumbuk atuk ke, nak pijak perut atuk ke, semua boleh. Semua boleh. Anak marah, anak dia marah cucu dia pun, dia marah anak dia balik. Memang manja lah cucu dengan atuk ni. Begitu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni datuk Rasulullah. Mana kata Abdul Muttalib ni, dia kata apa? Dia kata terlalu banyak kesedihan, kehilangan anak dia, kehilangan menantu dia. Jadi sayang dia terlebih sangatlah dekat Rasulullah ini, iaitu Muhammad ini. 6 tahun meh duduk dengan atuk. Duduk dengan atuk, manjalah, tuan-tuan. Manja, sangat diberikan kelebihan, di mana Abdul Muttalib ini adalah pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah, dia ada satu, orang kata kita panggil parlimen lah. Parlimen Mekah di Darul Nadwah. Di Darul Nadwah tu ada kerusi. Kerusi yang paling inilah, kerusi Perdana Menteri lah. Kerusi Perdana Menteri, ada banyak kerusi-kerusi menteri-menteri yang lain. Selalunya Muhammad ini kalau main dekat dalam tu, atuk dia bawa, dia akan main dekat mana, tuan-tuan? Dia akan pergi main dekat kerusi yang paling besar sekali. Muhammad ini akan main dekat kerusi yang paling hebat sekali. Samalah kalau kita bawa anak-anak kita ke, kan, pertama kali datang masjid, dia akan pergi mana? Dia nak naik mimbar ni. Dia akan pergi. Kita pun dia akan naik mimbar ni, lepas tu dia pun buat main khutbah lah, apalah. Begitu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kanak-kanak dan kesemua anak-anak Abdul Muttalib, maksudnya bapa saudara Rasulullah yang lain, cuba menghalangi Muhammad. Jangan main-main, tu tempat atuk tu, jangan main tempat atuk tu. Dan bila Abdul Muttalib nampak anak-anak dia nak halang Rasulullah, dan ketika itulah Abdul Muttalib kata, biarkan Muhammad dengan mainan dia. Maksudnya biarkan Muhammad apa yang dia nak buat. Sesungguhnya Muhammad ini ada masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Contohlah, tuan, kita ni kalau tengok cikgu sekolah, dalam kelas dia akan nampak macam-macam murid. Dia akan nilai, dia tengok murid ni ada potensi, dia akan kata macam tu. Samalah juga dengan Abdul Muttalib. Dia nampak cucu dia ni, Muhammad ni ada potensi untuk menjadi seorang pemimpin satu hari nanti. Dia kata biarkan Muhammad dengan mainan dia, dan biarlah dia nak berbuat sesuka hati.
di tempat itu. Kemudian waktu Rasulullah sallallahu berusia 8 tahun, tuan-tuan. 2 tahun saja nak rasa kasih sayang atuk. Nak rasa kasih sayang atuk, Allah Subhanahu wa taala matikan, wafatkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sakit, kemudian tenat dan meninggal di Mekah. Meninggal di kota Mekah. Abdul Muttalib meninggal dekat Mekah dalam keadaan sebelum dia tengah sakit tu, dia memberikan hak penjagaan Muhammad kepada siapa? Kepada Abu Talib. Ini rentetan zaman Rasulullah daripada permulaan sampai kita akan tengok remaja nanti. Bila sampai umur Rasulullah 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Meninggal dunia dekat mana? Dekat Mekah. Dekat Mekah dalam keadaan Abdul Muttalib memberikan jagaan tersebut kepada anak beliau. Anak beliau ni siapa? Pak saudara Rasulullah lah, Abu Talib. Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Ada ramai bapa saudara kan? Ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab. Kenapa Abu Talib? Jawapan dia adalah Abu Talib ini adalah yang paling rapat dengan ayah Rasulullah. Maksudnya seibu dan juga sebapa. Kan Abdul Muttalib ni dia kahwin ramai. Jadi seibu dan sebapa adalah Abu Talib. Maksudnya betul-betul adik-beradik rapat ni. Seibu dengan seayah jadu, lalu diberikan penjagaan tersebut kepada siapa? Kepada Abu Talib. Abu Talib lah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat lah bila Nabi dah dewasa. Nabi kata Abu Talib ni innahu abi ba'dal abi. Dialah ayah aku selepas ayah aku. Maksudnya apa? Maksudnya memang Abu Talib ni bertanggungjawab betul-betul lah sebagai ayah. Sampai Nabi dah berusia 53 tahun pun, dalam keadaan Nabi dah jadi Rasul, dah berkahwin, Abu Talib ini masih lagi hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, tuan-tuan. Bila duduk dengan Abu Talib ni, apa dia yang berlaku, tuan-tuan? Bila duduk dengan Abu Talib ni anaknya ramai. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan bagaimana sikap Nabi dalam keadaan berusia 8 tahun. Bijaknya Nabi, matangnya Nabi kita, baru 8 tahun, bila duduk bersama dengan Abu Talib, mengenang, budak-budak kecil 8 tahun, mengenangkan keadaan Abu Talib ini banyak tanggungan. Abu Talib ni banyak anak. Nabi kita ni sedar diri, dia ni menopang rumah bapa saudara dia. Apa yang Nabi buat? Nabi kata, aku mengambil upah mengembala kambing. Mengembala kambing secara part time. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah, dia tahu Abu Talib ni banyak anak, dia usia 8 tahun, mengambil upah mengembala kambing. Apabila aku mendapat upah daripada hasil mengembala kambing, separuhnya aku simpan untuk simpanan aku, dan separuh lagi aku serahkan kepada Abu Talib. Nampak tuan-tuan, umur 8 tahun. 8 tahun buat kerja part time. Anak kita, saudara kita, anak saudara kita kerja part time. Tapi nak apa tuan-tuan? Nak beli iPhone. Dia tak sua pun 100 ke 200 dekat mak ayah dia. Dia nak buat apa? Dia kerja untuk apa? Untuk nak sara hidup dia. Nak beli iPhone, nak beli motor, nak letak deposit motor. Budak-budak zaman sekarang, Rasulullah umur 8 tahun. Umur 8 tahun ni, darjah berapa umur 8 tahun ni? Darjah 2, tuan-tuan, darjah 2. Darjah 2 dah boleh fikir. Dah boleh fikir, aku ni menopang anak Abu Talib pun ramai, tak apalah, aku buat part time. Kerja pada usia 8 tahun. Dan ketika itulah, walaupun Rasulullah bersikap demikian, Abu Talib sentiasa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau nak makan sama-sama family, Nabi tak duduk sekali, semua tak boleh makan. Bila Nabi duduk sekali, barulah boleh makan sama-sama.
sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemuanya anak-anak Abu Talib menghormati Rasulullah. Kita akan tengok nanti bagaimana Nabi mengenang jasa Abu Talib. Nabi dah kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Nanti tuan-tuan akan lihat bagaimana Nabi ambil anak Abu Talib. Siapa dia? Ali bin Abu Talib. Kiranya sepupu Rasulullah. Kanak-kanak lah masa tu, takkan sebaya. Kanak-kanak ambil Ali bin Abi Talib duduk bersama dengan Nabi. Nah, nampak? Rasulullah Nabi kita yang paling mengenang jasa. Bukan sahaja kepada ahli keluarga. Nanti kita akan tengok dalam Perang Badar. Perang Badar nanti, saya laju sikit. Perang Badar nanti, kita akan lihat bagaimana Nabi ni mengenang jasa. Tadi kita tengok Nabi mengenang jasa Abu Talib, dia jaga Ali bin Abu Talib. Dengan musuh pun begitu juga. Bagaimana nanti kita akan tengok dalam Perang Badar, sebelum Perang Badar ada satu peristiwa boykot. Boykot ramai-ramai. Ada satu musyrikin ni dia tak boykot. Dia tak boykot, dia tolong lagi Nabi. Tapi musyrikin lah. Dia masuk dalam Perang Badar. Dia masuk Perang Badar dan nama musyrikin tu ada dalam Perang Badar. Nabi kata apa? Nabi kata jangan bunuh dia. Bayangkan tuan-tuan, dalam perang, dia tu memang musuh, nak lawan dengan kita. Nabi bagi arahan jangan bunuh dia ni. Jangan bunuh si fulan ni. Sebab apa? Dulu dialah yang paling banyak membantu kita waktu boykot beramai-ramai di Mekah. Nampak tuan-tuan? Dengan musuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat, kenang jasa. Walaupun si musyrikin tu tak bantu apa-apa pun, dia bukannya bagi makan dan minum, cuma dia tak boykot, dia tak ambil hal, dia tak ambil tahu pun. Cuma dia kenangkan jasa tersebut, maka si musyrikin itu tersenarai dalam nama di dalam Perang Badar yang tidak boleh dibunuh. Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nanti kita akan tengok flashback dia nanti. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Abu Talib. Dengan Abu Talib ni dia peniaga. Perniaga umur 12 tahun. 12 tahun darjah 6. Abu Talib nak pergi ke Syam. Syam ni mana? Syria. Sebab apa? Sebab orang-orang mana-mana semenanjung tanah Arab, kalau mereka nak berdagang, berniaga, mereka akan pergi ke Syria. Sebab dekat situlah, kiranya kalau dekat Malaysia, dekat Negeri Sembilan ni, nilai 3 tu, pusat dia. Tu pun sekarang nilai 3 pun dah tak macam nilai 3 dah. Mahal dah semuanya. Semuanya mahal, dah tak ada dah murah dah. Kemudian begitu jugalah, Abu Talib dia akan pergi ke Syria. Syria satu tempat yang bernama Syam. Di situlah orang-orang akan berniaga. Maksudnya nak dapat minyak wangi yang wangi dekat Syam, nak dapat kain yang cantik dekat Syam, nak jual kurma ke dekat Syam, semua dekat Syam. Jadi Nabi kita nak ikut. Dia tengok Abu Talib ni siap-siap semua kelengkapan, unta letak barang semua dah letak dah. Dia kata dengan pak saudara dia, "Pakcik nak ikut boleh tak? Pakcik nak ikut boleh tak?" Abu Talib kata, "Muhammad, kamu ini kanak-kanak lagi. Kamu ini kanak-kanak, perjalanan ini perjalanan yang jauh, melalui padang pasir. Boleh jadi dalam perjalanan, kabilah kita mungkin akan dirompak oleh penyamun-penyamun padang pasir. Kebarangkalian kita dirompak, memang ada. Jadi kamu ini kanak-kanak, bahaya buat kamu. Kamu akan menjadi sasaran nanti, wahai Muhammad. Jadi jangan ikut pakcik. Duduk dekat Mekah dengan sepupu-sepupu yang lain." Nabi menangis. Nabi menangis dengan teresak-esak kerana dia nak ikut Abu Talib berniaga dan nak belajar cara-cara berniaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila melihat Rasulullah ini menangis, Abu Talib ni kesian. Mengenangkan dia ni dah lah anak yatim, tak apalah, aku bawa lah juga. Bawa menempuhi satu perjalanan yang jauh menuju ke Syam, sampai di satu tempat yang bernama Busra. Busra ini satu tempat di daerah Syam. Di situlah Nabi Abu Talib berhenti di satu ibu kota wilayah Hauran. Di situ dia berhenti. Dekat situ ada satu gereja. Satu gereja
dan dekat situ ada seorang nama Rahib Bahira yang bernama Georges. Rahib Bahira ni apa? Bahira ini adalah paderi. Orang-orang Yahudi, paderi-paderi Yahudi yang membaca Taurat dan juga Injil. Membaca Taurat dan juga Injil. Dekat gereja itu, ada bahagian atas, paderi Georges ni duduk memahati kabilah-kabilah yang datang. Tiba-tiba dia nampak ada satu kabilah yang dilindungi oleh awan. Dia nampak ada satu kabilah yang dilindungi oleh awan. Okey. Kabilah itu adalah kabilah Abu Talib bersama dengan Muhammad. Apa yang paderi Georges ni buat, dia kata panggil orang-orang daripada Mekah yang datang untuk berniaga masuk ke dalam gereja ini, kita nak jamu dia dengan makanan. Lalu dihantarkan satu perwakilan untuk pergi cakap dengan kabilah Abu Talib ni, jom, Rahib Bahira kami nak lawa makan. Lalu Abu Talib ni pelik. Setiap tahun pergi berniaga tak ada pun jamuan makan apa semua. Tiba-tiba tahun ni ada jamuan makan pula. Dia pun ikut sama. Masuk ke dalam gereja tersebut, lalu dijamu dengan makanan. Paderi Georges ni buat apa? Dia mencari-cari seseorang. Kemudian dia kata, ada yang tak cukup lagi ke? Ada seorang lagi. Siapa dia? Kanak-kanak itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia tak masuk dalam gereja, dia duduk dan muka dia menghadap ke arah Mekah, yang ini Kaabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paderi ini mempelawa si Muhammad ini untuk masuk. Bila pelawa, kata paderi ini anak kamu ke? Ini anak kamu ke? Kepada Abu Talib. Abu Talib kata, ya, ini anak saya. Paderi ini kata apa? Kazabta, kamu ini menipu. Dia ini adalah anak yatim. Bayangkan tuan-tuan, seorang paderi, sebab apa dia tahu? Sebab dalam kitab Taurat diceritakan terperinci. Dalam Taurat menceritakan terperinci Nabi akhir zaman ini turun dengan macam mana. Turun dengan tanda-tanda kenabian apa yang dia, maksudnya Nabi yang akan datang ini dia anak yatim, dia ada tanda kenabian di bahagian bahu. Nanti kita akan tengok. Bila sampai dekat situ, dia kata kamu tipu. Dia ini pastinya anak yatim. Jadi Abu Talib peliklah, macam mana paderi ni boleh tahu Muhammad ini anak yatim. Lalu paderi ini memberitahu bahawa sesungguhnya kami membaca Taurat dan Injil. Dan Taurat dan Injil ini menceritakan secara terperinci kehadiran Rasul akhir zaman. Hanya seorang Rasul sahaja yang akan dilindungi oleh awan. Dari jauh lagi aku dah nampak. Dilindungi oleh awan, kemudian dia adalah anak yatim, lalu di belakangnya, di bahu kanannya ada, di tanda kenabian ada pada bahagian bawah tulang bahunya yang menyerupai seperti biji apple. Ada kulit lebih di bahagian bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu paderi tadi kata apa? Dia kata jangan teruskan perjalanan ke Syam. Bawa balik kanak-kanak ini semula ke Mekah. Takut-takut kalau orang Yahudi tahu bahawa mereka akan membunuh kanak-kanak ini. Tahu tak tuan-tuan maksudnya apa? Maksudnya Yahudi ini dia akan membunuh Rasul akhir zaman ini. Sebab apa? Bukan di kalangan Yahudi. Sebab tu kita akan tengok nanti apabila mudahnya orang-orang Madinah menerima dakwah Nabi. 53 tahun Nabi berdakwah di Mekah, kurang sambutan tuan-tuan. Kurang daripada 200 orang yang memeluk Islam. Tapi bila Nabi mengisytiharkan Islam, menawarkan Islam kepada orang-orang Madinah, waktu orang Madinah ini buat haji nanti itu saya akan cerita. Buat haji dekat Madinah, senangnya mereka terima Islam. Antara sebabnya apa tuan-tuan? Sebab orang-orang Madinah ni, dekat Madinah ada Yahudi. Yahudi ni hari-hari dia akan cerita bahawa sesungguhnya akan lahir
akan lahir seorang Nabi daripada kaum kami, dan kaum kami bersama Nabi tersebut akan membunuh kalian semua bangsa-bangsa Arab. Jadi bila orang-orang Madinah tahu bahawa Nabi akhir zaman ni bukannya daripada Yahudi tapi daripada Arab, Quraisy, lagi senang mereka nak menerima ajaran Islam tersebut. Ramainya orang Madinah masuk Islam nanti secara beramai-ramai. Itu nanti kita akan tengok kesinambungan dia, kenapa orang Madinah senang nak masuk Islam. Kemudian Rahib Bahira ni pesan bahawa sesungguhnya tak apalah, bawalah balik Muhammad ini, takut-takut orang Yahudi ini terkenal dengan apa tuan-tuan? Yahudi ini terkenal dengan orang yang membunuh para nabi dan para rasul. Kalau dia nampak ni kanak-kanak ini yang bernama Muhammad ini, takut-takut dia akan bunuh. Jadi bawa balik Muhammad semula ke Mekah, itu lebih selamat buat kanak-kanak tersebut. Jadi saya rasa sekadar itu dulu, insya-Allah. Pada pertemuan yang seterusnya kita akan masuk, kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk perang tuan-tuan, 15 tahun. Kita yang paling masyhur apa dia tuan-tuan? Nabi masuk perang Badar, Uhud, Khandaq, perang apa lagi? Perang Ahzab, perang Hunain. Macam-macam perang Rasulullah masuk. Kita lupa bahawa sesungguhnya Nabi dah masuk perang seawal 15 tahun, dinamakan Perang Fijar. Kita akan tengok pada pertemuan yang seterusnya Perang Fijar, dan kita akan lihat bagaimana kehidupan remaja Nabi, dan kemudian kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipinang tuan-tuan, dipinang oleh siapa? Khadijah binti Khuwailid pada pertemuan akan datang. Jadi sekadar itu dulu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, asbab kita membaca sirah, Allah himpunkan kita di mahsyar bersama dengan siapa tuan-tuan yang kita nak dihimpunkan? Mestilah dengan penghulu para nabi dan para rasul, manusia terbaik alam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankan kesakitan sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau mengasihi kami, ya Allah. Hisablah kami dengan sempurna, ya Allah. Timbanglah amalan kami dengan sempurna, ya Allah. Permudahkanlah urusan timbangan kami di mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.